je. Saya dengan Nur Azizah je kat 6 point. Ya. Okey ya, kita mulakan. Okey. Iaitu masih dalam bab zikri wa doa. Bab ya, Zikir dan doa. zikir dan doa. Hari ini Okey. kita masuk hadis 1568. Silakan. 1568. Silakan. Okey, saya baca Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yazkurunallaha fi illa hafathumul malaika wa ghashiyatuhumul rahmah wa zakarahumullahu fi man inda akhrajahu Muslim. Dari Abi Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak duduk satu golongan di satu majlis yang mereka sebut Allah padanya, melainkan dikelilingi mereka oleh malaikat dan dicucuri mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di dalam daftar orang-orang yang hampir kepadanya, dikeluarkan dia oleh Muslim. Catatkan hadis 1568 hadis sah. Matan dia dianjurkan suatu majlis selalu ingat pada Allah. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hadis ini, betapa mulianya satu-satu majlis yang kita menyebut Allah, mengingat Allah, terutama majlis-majlis ilmu, ya, atau majlis-majlis biasa juga, ya, tapi di dalam majlis itu tidak ada maksiat dan ya dimulakan dengan puji-pujian untuk Allah, dan di dalamnya ya ada ingatan-ingatan takut kepada Allah. Majlis-majlis ini dikatakan sebagai majlis yang mulia, yang mana diterangkan dalam hadis ini. Pasti malaikat akan mengelilingi dan mereka dipenuhi rahmat, dan Allah akan mencatat orang-orang yang dekat kepadanya. Sebab ya kadang majlis disebut sebagai majlis lara. Majlis lara ni majlis yang sia-sia, penuh dengan hiburan, gelak ketawa, dan ya tidak ada pengisian rohani. Jadi itu dikatakan sebagai majlis lara. Jadi majlis ilmu, ya, sebagaimana kita adakan, semua itu adalah majlis-majlis yang penuh dengan keberkatan dan rahmat daripada Allah. Ya. Inilah majlis yang dimuliakan. Lagi 1569, teruskan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun maq'ada lam yazkurullah fihi wa lam yusallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmizi wa qala hasan. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak duduk satu kaum di satu majlis yang tidak mereka sebut Allah padanya dan tidak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan adalah yang demikian itu satu duka cita di hari kiamat. Dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan ia berkata hasan. Katakan hadis 1569, hadis sah.
Matan, dianjurkan mengingat pada Allah dan berselawat pada Nabi dalam suatu majlis. Hukum sunnah. Maksudnya, bila sekelompok orang berkumpul, ternyata tidak melakukan zikir untuk ingat kepada Allah dan tidak pula mahu mengucapkan selawat di majlis itu, maka mereka akan mendapat kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Mana setiap kali majlis yang diadakan, yang dihadiri, ia adalah majlis berkaitan dunia semata-mata, tapi tidak ada pujian untuk Allah dan tidak ada selawat untuk Nabi. Maka majlis-majlis ini dikatakanlah sebagai majlis laghaw, sia-sia, atau ia akan membawa kepada kerugian pada hari kiamat. Jadi itulah kelebihan majlis. Kalau majlis itu dia ada menyebut Allah, takut kepada Allah, dan dia ada menyebut Nabi, dan berselawat untuk Nabi. Itu adalah majlis-majlis yang mulia. Walaupun majlis itu masih dunia, berkaitan hal dunia, tetapi mukadimahnya dengan ucapan Nabi, dengan ucapan pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, semua itu adalah ciri-ciri majlis yang mendapat rahmat. Baik, 1570. Saya baca Ustaz. Sila. Hadis 1570 an Abi Ayyub al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrat kana kaman taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail muttafaqun alaih. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, adalah ia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari anak cucu Ismail. Muttafaq alaih. Semak catatkan 1570. Hadis sah. Matan, dianjurkan mengucap la ilaha illallah hingga akhir. Sepuluh kali. Hukum sunnah. Baik, ini namanya fadilat. Terkadang banyak zikir-zikir buatan dan mereka meletakkan fadilat-fadilat yang hebat-hebat, melampau-lampau. Tapi tidak ada sunnahnya, tidak ada keterangannya. Mereka hanya kadang mencipta selawat,
Selawat tu dicipta. Ya, bukan selawat Nabi pun. Selawat dicipta. Tapi diletakkan kelebihan ataupun fadilat-fadilat. Ya, ini dikatakan sebagai menambah sesuatu dalam agama yang Nabi tidak ajar, kita tambah, kemudian kita sandarkan kepada Nabi. Jadi kita sudah berdusta atas nama Nabi. Ya, hadis Nabi ada mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas namaku, maka siaplah tempat duduknya dalam api neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi macam zikir ini kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulang 10 kali. Dia punya fadilatnya berapa? Iaitu seperti telah memerdekakan 4 orang hamba keturunan Ismail. Ismail, keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail lah. Ya. Nabi Ismail. Jadi bayangkan, pahala dia seperti kita memerdekakan 4 orang hamba. Bukan susah pun, kalimah ni pun biasa kita baca. Ya. Kalau lepas solat kita baca 10 kali, ulang 10 kali. Ya, ini fadilatnya, fadilat yang Nabi sendiri bagi tahu. Ya, kadang kita suruh baca wirid-wirid sampai beratus-ratus. Ya, beribu-ribu pun ada. Tapi ya, wiridnya tidak ada pun sunnah daripada Nabi, tidak ada bacaan daripada Nabi. Ada majlis zikir-zikir, karena dianjurkan majlis zikir. Bila kita masuk pada majlis zikir itu, zikir tu tak ada satu pun yang diajarkan oleh Nabi. Tapi berulang-ulang sampai beribu-ribu kali sampai nak berbuih mulut. Ya, bayangkan. Yang Nabi ajarkan, kita amalkan. Yang Nabi tak diajarkan, itulah yang kita kejar-kejar. Ya. Jadi kita belajar ni, alhamdulillah, kita terpimpin kepada hadis-hadis yang sahih. Baik, sambung lagi. Itu ingatkan itu pakai kelebihan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh letak nota tepi tu, kelebihan la ilaha illallah. Letak nota. Kadang kita dah jauh-jauh dah lupa. Ya. Besok bila dengar orang sebut, kita dah lupa. Padahal kita dah belajar. Lepas solat, Ustaz. Lepas solat selalu tak lupa. InsyaAllah. Ini cantik tu. Lepas solat. InsyaAllah. 1571. Saya baca. Hadis 1571 an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata maratin huttat anhu khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr mutafaqun alaih. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata yang artinya Maha Suci Allah dan dengan memujinya aku berbakti 100 kali, nescaya digugurkan daripadanya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih laut. Muttafaq alaihi. Ya. Catatkan dulu hadis 1571, hadis sah. Hadis sah. Matan dianjurkan mengucap subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi 100 kali.
hukum sunnah. Baik. Masa-masa yang kosong, yang terluang, ya, kita boleh mengucapkan kalimah subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Tahu tak kelebihannya? Kelebihannya akan dihapuskan khotoyahu, kesalahannya, wa in kanat mila zabadil bahri, dan walaupun ia seumpama buih di laut. Kita punya dosa ni, dosa kecil ni, tak tahulah berapa banyak. Tapi dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun banyaknya sebanyak buih di laut. Ini kelebihannya. Yang macam ni lah, yang sahih-sahih macam ni lah yang kita nak amal. Ini kita amal bukan buat apa. Penat je kita. Ustaz, boleh tak kita tambah sikit lagi? Katakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Boleh? Boleh ya? Hadisnya. Dua tu je. Itu hadis lain. Hadis lain. Apa dia ada nak cakap? Itu hadis lain kan Ustaz? Hadis lain. Subhanallah wa bihamdi. Hadis lain. Hadis lain. Oh. Yang tu pahala dia macam seberat bumi ke apa Ustaz? Iyalah. Seberat kelebihan dia lah. lebih baik. Okey. Baik kalau disebut muttafaqun alaih itu maknanya hadis sahih Bukhari Muslim. Tu kita kena faham tu. Baik, sambung yang lain pula, baca dua hadis lah ya. Bismillah. Okey. Saya panjangnya. Okey. Hadis 1572 An Huwairiyah binti Hadris qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad qultu badaki arba'a kalimat law uzinat bima qulti munzul yaumil lawazinatuhun subhanallah wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati ar-rajahu Muslim. Dari Juwairiyah binti Al-Haris, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya, sesungguhnya aku telah berkata mengiringi ucapanmu 4 kalimat yang jika ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan ini hari, niscaya setimbangnya dengannya, iaitu Maha Suci Allah dan dengan memujinya aku berbakti sebaik-baik bilangan makhluk dan sebaik-baik rida dirinya dan sebanyak-banyak timbangan arasnya dan sebanyak-banyak tinta penulis firman-firmannya. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Baik ya. Catatkan dulu hadis 1572. Hadis sah. Matan subhanallahi wa bihamdi dengan tambahan 4 kalimah itu lebih banyak ganjarannya
daripada subhanallahi wa bihamdi saja. Dalam braket yang ada tambahannya ada dalam hadis 1572. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, cerita hadis ini begini. Rasul lepas subuh dia tinggalkan Juwairiyah di tempat solatnya. Ya, Juwairiyah istrinya tinggalkan tempat solatnya. Juwairiyah. Juwairiyah. Kemudian Rasulullah tak tahulah pergi mana. Ya, kemudian dia balik dalam masa waktu duha. Dia balik. Dia tengok si Juwairiyah masih juga berzikir, duduk kat tempat solat dia. Ya. Jadi Rasul kata, ya, daripada tadi ke engkau tak berganjak daripada tempat dudukmu ini? Dia kata, iya. Tak, mana tak. Ya. Nabi kata, laqad qultu ba'da arba'a kalimatin law wuzinat bima qulti munzul yaum lawazanat kunna. Katanya, demi sungguhnya aku telah mengucapkan 4 kalimah. Kalau ditimbang dengan apa yang kau katakan sejak hari ini, nescaya sama timbangannya. Jadi baca 4 ni sama timbangan orang yang berwirid daripada subuh sampai duha. Kan? Tengok bacaannya apa? Subhanallahi wa bihamdihi. Ya, asal yang kita baca tadi ialah subhanallahi wa bihamdihi. Tapi kalau kita nak lebih lagi fadilat dia, kita tambah lagi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya. Cuba ulang macam mana? Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wa midada kalimati. Baca ni ulang 4 kali lepas solat subuh. 4 kali je? 4 kali je. 4 kali je? Oh, okey. Baca 4 kali saja lepas. Saya dapat daripada tu 3, baca 3 kali. Ni 4. Ni 4 kalimah, baca 3 kali. Sorry. 4 betul. Baca 3 Baca 3 kali. Saya sudah silap. 4 kalimah. 4 kalimah baca 3 kali. 3 kali. Baca 3 kali. Ya. 3 kali je. 3 kali je. Ya. Tapi tak payah baca. Kalau ditimbang, sama orang wirid daripada subuh sampai duha. Besar tak kelebihan dia? Besar kelebihan dia. Ya, dapatlah pergi dapur, buat air, ya, basuh kain, ya, dan sebagainya, boleh buat kerja. Kalau asyik wirid je daripada subuh sampai duha, dapat buat kerja apa? Ya. Tak dapat buat kerja apa. Jadi ni kelebihan dia. Ya. Sebab itu lepas tu Juwairiyah lagi lega lah. Ya, dia pun lakukan. Dia pun bacalah wirid yang diajar Rasul. Dia baca 3 kali. Ya, ulang. Dah cukup dah. Ini baca.
Wirid ni dibaca semasa lepas subuh ke saja Ustaz? Lepas subuh. Ya. Tapi kalau seandainya nak dibaca lepas tiap solat, ya, tak ada salahnya. Tak ada salahnya. Ya. Ini nak menerangkan bahawa macam mana Juwairiyah tadi lamanya berwirid. Ya, sampai Nabi tinggalkan dia masih kat situ lagi. Nabi dah balik, ya. Dia masih duduk situ lagi. Kerja dapur tak buat lagi. Air Nabi pun tak dibuat lagi. Ibaratnya macam tu lah. Jadi diajarlah kalimah yang fadilatnya lebih. Ya. Ini hadis sahih, riwayat Muslim. Tidak ada pertikaian. Lagi 1572 73. 1573 An Abi Sa'id Khudri Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatus salihat la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ar-Rajahun Nasa'i wa sahahu Nuhiban wal Hakim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan yang kekal yang baik ialah tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan Maha Suci Allah, dan Allah itu Maha Besar, dan sekalian pujian bagi kepunyaan Allah, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan kehendak Allah. Dikeluarkan dia oleh Nasa'i dan disahkan dia oleh Ibn Hibban dan Hakim. Baik, cantikkan hadis 1573. Hadis sah. Matan, tahlil, takbir, tahlil koma ya, takbir koma, tahmid dan hamdalah. Adalah kalimah adalah kalimah-kalimah yang baik. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Dan dikatakan dalam hadis ini bahawa al-baqiyatus solihah, maknanya amal-amal yang soleh atau amal-amal baki yang soleh, yang kekal, ialah ucapan tahlil la ilaha illallah, ucapan tasbih subhanallah, ucapan takbir Allahu Akbar, ucapan tahmid ataupun hamdalah alhamdulillah, dan hau'alah. Hau'alah ni la haula wala quwata illa billah. Ada hau'alah, mana tambahan ni hau'alah, iaitu la haula wala quwata illa billah. Jadi itu adalah dikatakan amal-amal yang kekal. Dikatakan sebagai amal kekal, ucapan-ucapan yang kekal dan baik. Kalimah la ilaha illallah, kalimah subhanallah, kalimah Allahu Akbar, kalimah alhamdulillah, kalimah la haula wala quwata illa billah.
Jadi hukum dia sebagai satu ketentuan. Lagi baca yang ada kaitan dengannya lagi. Ustaz, tolong ulang lagi lepas hamdalah tu apa? Hau'alah. Allah. Hau'alah. Hau'alah tu mana la haula wala tu. Okey, terima kasih. Lagi 1574. Saya dah baca dua dah Ustaz. Okey. Ulang. Yang mula-mula Kak. Okey, saya baca pula. Kak Asma. 1574. Okey. Samrah ke? Samurah Okey. An Samurah ibni Jundabin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allahi arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhrajahu Muslim. Baik. Dari Sumarah bin Jundab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang amat disukai oleh Allah, 4 yang engkau tidak dipandang salah dengan mana saja engkau mulai. Maha suci Allah dan sekalian puji kepunyaan Allah, dan tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan Allah Maha Besar, dikeluarkan dia oleh Muslim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik selamat semua. Hadis 1574, hadis sah. Matan, boleh berzikir 4 kalimah yang disukai oleh Allah. Hukum sunnah. Hukum sunnah. Jadi kita kena ingat kalimah-kalimah ini adalah kalimah yang disukai oleh Allah. Ada 4 kalimah yang disukai oleh Allah ini. Tidak mengapa kalau engkau nak mana saja engkau mulai. Mana yang senanglah. Kalau terkadang orang mulakan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, itu terpulang. Tapi kalau yang biasa kita tersusun, kita biasa tersusun dengan kalimah mulai subhanallah, kan? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu maknanya kalimah yang terbiasa, susunan yang biasa. Tapi kalau misalnya kata kita mulakan la ilaha illallah dulu pun tidak ada salah. Baik. Tahu tak kita bahawa kelebihan ataupun fadilat dalam hadis lain, di sini tak diterangkan. Dalam hadis lain, dalam kalimat thayyib dulu, kalimat thayyib yang kita belajar, diterangkan bahawa ucapan ini kita baca 100 kali lepas solat. Contoh lepas solat, kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33, dah 99. Ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Kita sebut 100 di mulut, 1000 dalam timbangan. 1000 dalam timbangan, 1000 kebaikan dalam timbangan. Kalau kita amalkan lepas solat 100, dah ada 1000. Kalau 5 waktu, dah ada 5000. Kalau nak buat tambahan lagi,
nak tidur baca 100 lagi. Oh. Nak tidur ada amalan, kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar kena lebihkan 34. Oh. Kalau lepas solat, penutup dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Tapi kalau nak tidur, kita suruh lebihkan Allahu Akbarnya saja 34. Jadi 100. 100 di mulut, 1000 dalam timbangan. Bayangkanlah kalimah yang mudah disebut tapi berat dalam timbangan. Inilah kalimah kalau nak tahu. Kalau tak cukup 100 macam mana Ustaz? Tak cukup 100. Tak cukup 100 lah. Agaknya dapat Kuranglah fadilat dia. kurang fadilat. Fadilatnya tak sama lah yang dikatakan 1000 tu. Kurang lah. Kurang lah dia. Macam tu. Kadang-kadang tergesa-gesa kan. Dan juga kalimah ini adalah kalimah zikir yang kita buat ketika kita di luar solat. Contohnya di luar solat, kita menunggu-nunggu orang, kita menunggu-nunggu, sembuh daripada sakit kita, kita zikirlah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Beberapa banyak. Nak tidurkan cucu. Tidurkan cucu ke? Berdua cucu. Nak tidurkan cucu ke, cuba bayangkan kalau kita sebut tu 100 dah 1000 dalam timbangan. Jadi besarnya 5 kali sehari. 5 kali sehari dan 5 kali sehari dah berapa? Itu hanya lepas waktu. Itu saya katakan dia boleh dijadikan zikir di luar waktu solat pun boleh. Di luar waktu solat. Itu kelebihan dia. Tapi kalau orang tak belajar, dia tenganga-nganga, dia tak tahu apa nak buat. Kan? Jadi kita ada ilmu, kita tidak tenganga, kita boleh berzikir. Itulah nak cukupkan kita paksa kena pegang tasbih depan orang. Kadang-kadang orang ingat apalah makcik ni baca. Kalau nak pegang tasbih bolehlah, tapi sembunyikan lah. Sembunyikan sikit. Sembunyikan. Carilah tasbih yang kecil macam gelang ke. Tapi kalau di luar solat, tak payah kira. Tak payah sebut dia. Tak payah kira. Tak payah kira. Yang nak kira tu lepas solat. Kalau di luar solat kita tak boleh kira. Sajalah, tak payah kira. Allah saja tahu. Jadi banyaknya kita baca, banyaklah pahala itu. Tak payahlah nak cari tasbih besar-besar. Nak tunjuk. Nak tunjuk orang sebelah. Besarnya tasbih makcik ni. Mana dapat? Kat Thailand dah beli kat Thailand ni. Rupanya tasbih Sami kita beli. Ada yang kecil tu Ustaz. Macam permata. Kan ada. Bukan itu saja, yang elektronik pun ada. Elektronik itu kadang-kadang dia kata lah makcik dia. Okey, sambung lagi. 1575 1575. Okey, saya bacalah. Okey. Hadis 1575 an Abi Musa Asy'ari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah bin Ibni Qais ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la hawla wala quwwata illa billah mutaqaffun alaih
Zat dan Nasaiyu la malja'a minallahi illa ilaih. Dari Abi Musa al-Ash'ari, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW kepada saya, hai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu satu simpanan daripada simpanan-simpanan syurga? Ialah tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan kehendak Allah. Muttafaq alaih. Nasai tambah, tidak ada tempat lari dari Allah melainkan kepadanya. Ya. Katakan hadis 1575. Hadis sah. Matan, ucapan la haula wala dadat Quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. ucapan la haula wala dadat dianggap sebagai salah satu dari perbendaharaan syurga. Hukum Syurga. sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Ucapan la haula wala quwata illa billah. La haula tiada daya dan wala quwa dan tiada kekuatan. Illa melainkan billah dengan pertolongan Allah. Ya, jadi tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ya. Boleh kita sambung dengan ucapan bila kita di luar solat ya. Bila di luar solat kita tasbihkan panjang sekali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambung wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Ya. Sambung sama InsyaAllah. cantik, lagi bagus, lagi lengkap. Yang bukan lepas solat, di luar solat. Luar solat ya. InsyaAllah. Kalau kita nak bertasbih itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dan dikatakan ia adalah perbendaharaan syurga. Mungkin la haula wala quwwata illa billah ini juga adalah kunci syurga. Ya, jadi ya, kalau kita nak ya membuka perbendaharaan syurga, kita kena ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Terkadang kita macam sekarang lah ya. Macam sekarang ya, kita bila sebut kata kunci kan, kunci. Kalau dulu kalau kunci saja ada gigi-gigi, itulah kunci ya. Tapi kalau dalam keadaan moden ni kita pun pelik melihat kunci ni berbagai-bagai. Kadang kunci ni pakai picit saja. Pakai tekan-tekan terbuka kereta, terbuka gate. Main tekan je kan kunci. Tak payah kita nak buka-buka. Gunakan mangga dan sebagainya. Ya, setengahnya pula dia kunci itu hanya dengan muka kita. Muka kita letak ya, dah terbuka. Telefon contoh. Ya, kita hadapkan telefon kat muka kita, dah terbuka dah. Kunci dia. Ya. Terkadang ya dengan suara. Ya. Jadi besok di akhirat kita tak payah banyak bawa kunci. Kita nak buka saja la haula wala quwata illa billah. Terbuka ya pintu tu. Ya. Jadi contoh macam sekarang pun ada juga kunci guna suara. Ya. Dia guna suara.
Tapi Piramli dah mula dululah niat engson, mata kecil semar ngising terbuka gua. Terbuka gua. Ya. Tapi rupanya yang dibuat oleh Piramli itu ternyata sekarang ya, mereka buka pintu rumah kadang hanya dengan nyanyian dia. Dia nyanyi saja terbuka pintu dia. Ya. Dia bersuara, terbuka pintu dia. Tapi kacau juga suara ni. Ada masa suara kita rusak, serak, semput dan sebagainya. Tak terbuka pintu, nanya kita. Jadi kod pula. Ya. Memang boleh pakai ada guna suara. Ya. Buka-buka pintu. Ya. Peti besi, kadang ya gunakan suara saja. Jadi maknanya dalam keadaan moden ini, barulah kita terfikir kalau di akhirat besok tak perlu gunakan ya anak kunci. Ya, dengan suara saja kita dah boleh buka perbendaharaan syurga. Ya. Tapi mungkin tidak kerana suara kita tak sama. Ya, kalau di dunia pun macam itu juga, walaupun kita nyanyikan ataupun kita sebutkan bahasa yang sama dengan tuan tu buka kunci tu, buka pintu tu, tapi tak boleh terbuka sebab suara kita berlainan. Tu. Jadi di akhirat pun macam tu jugalah, walaupun semua gunakan kalimah la haula wala quwata illa billah, tapi tak semua orang boleh membuka perbendaharaan sendiri. Ya, melainkan hak dia. Macam itulah. Ya. Jadi boleh tasbih sambung sekali dengan ucapan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Bolehlah al-aliyyil azim. Bolehlah kalau sambung. Ya. Ya. Jadi itu yang sahih. Yang sahih kita baca macam tu dan ada kelebihan dan fadilatnya besar. Itu kalau kita di luar-luar solat, ya, mana dalam kata tadi dalam menidurkan cucu, ya, ataupun menunggu-nunggu seseorang, ya, dalam kereta, dalam kereta, ya, boleh kita ucapkan yang demikian, ya, sebagai dalam kapal terbang, menambah pahala. Kalau kita ada ilmu senang, mana kita ada ilmu ni, kita tahu apa kita nak amal. Macam tu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, itu saya kata tadi, mesti kita tengah-nganga ya. Ya, macam tengah-nganga tak tahu apa nak buat. Ya, jadi adanya ilmu kita boleh beramal. Baik lagi? Apa nak baca? Hadis 1576. Okey, saya baca Ustaz. Sila. An-Nu'man ibni Bashir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a ahwal ibadah wa rahul arba'a wa sahahu Tirmizi. Satu lagi. Baca dia punya makna dulu Ustaz. Okay. Dari An-Nu'man bin Bashir dan dari Nabi SAW, ia bersabda, sesungguhnya doa itu ialah ibadat. Diriwayatkan dia oleh 4 dan disahkan dia oleh Tirmizi. 1577 walahu min hadis Anas marfu'a bilafzi doa imut muful ibadah, dan baginya dari hadis Anas dengan marfu dengan lafaz doa itu sumsum bagi ibadah. Sumsum ni kita letak makna otak benak. Otak benak ibadat. Ya. Jadi kita sumsum tu. Ya. Tak kena sangat. otak. Sumsum tu mana otak benak ibadat. Otak benak Otak benak ibadat. Otak benak. Okey, kita catatkan dulu. 1576 dengan 1577. Satu hukum. Hadis sah. Matan
doa itu merupakan satu ibadat. Doa itu merupakan satu ibadat. Baik, setiap ibadat mengandungi doa. Kerana ibadat pada Hukum, Ustaz. dasarnya Hukum. ialah Hukum tak ada. hukum tak ada lagi. Hukum sebagai Belum. satu hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Okey, saya mat semula. Setiap ibadat mengandungi doa kerana ibadat pada dasarnya ialah permohonan hamba kepada Allah untuk diberikan kebaikan dan perlindungan. Dalam solat ada doa. Dalam haji pun ada doa. Dalam puasa pun ada doa. Pada saat sahur dan saat berbuka pun ada doa. Ya, begitu juga halnya dengan perbuatan-perbuatan lain. Dalam perkahwinan ada doa. Dalam melakukan kegiatan jual beli ada doa. Semua tingkah laku ibadat itu mengandungi unsur doa. Jadi doa itu disebut sebagai mukhul ibadah. Mukhul ibadah itu mana otak, benak ibadat. Dialah otaknya. Jadi kalau dalam tubuh kita, apa yang boleh mengendalikan tubuh kita? Otak. Kalau orang tu otak tak baik lagi, tak baik, maka rosak kita punya tubuh badan. Kita tak boleh nak berfikir. Jadi dalam ibadat, otaknya ialah ibadat. Doa itu adalah otak bagi ibadat. Itu maknanya. Jadi kita faham. Semua dalam ibadat ni kebanyakannya ada berisi doa. Kalau kita solat, apa makna solat? Solat itu ialah doa. Ibadat. Solat itu ialah doa. Jadi kalau ikutkan makna Arab, apa makna solat? Solat maknanya ialah ibadat. Pada lugah. Lugah ni mana pada bahasa. Makna solat dalam bahasa maknanya ibadat. Doa. Pada syarak ialah perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu pada syarak. Jadi pada bahasa saja, solat itu adalah doa. Sebab itu, baiknya kalau kita sebut perkataan solat daripada perkataan sembahyang. Jadi kita kena biasakan menyebut perkataan solat daripada menyebut perkataan sembahyang. Sebab perkataan solat itulah lebih tepat. Macam kita menyebut haji, zakat, puasa saja kita tak ada susah nak menyebut perkataan siam. Tapi rasanya puasa tidak ada makna-makna yang kurang baik. Tapi kalau sembahyang ni ada makna-makna yang kurang baik. Sebab dalam bahasa Jawa perkataan sembahyang ini adalah dua perkataan. Satu sembah, satu yang. Yang itu adalah dewa. Yang itu adalah dewa. Jadi kita menyembah dewa yang nama yang.